Apa khabar semua? Ramai orang ingat yang bom atom yang meletup dekat Hiroshima dengan Nagasaki itu adalah bom yang paling besar. Yalah, sampai 200,000 orang mati. Tapi sebenarnya beberapa tahun lepas tu, Soviet Union buat testing satu bom ni yang mana dipanggil Tsar Bomb, yang mana power dia 1,500 kali ganda lagi ganas dari Hiroshima dengan Nagasaki. Kalau dekat Jepun tu 200,000 orang mati, kali dengan 1,500, 300 juta orang akan mati kalau bom ni digunakan. Lepas tu dia punya blast radius tu, even kalau bom tu meletup 100 km dari anda tetap akan terbakar. Maknanya minta dijauhkan, kalaulah meletup dekat KL sampai ke Melaka terbakar. Memang gila. Harap-harap dijauhkan. Ini baru masa impact. Lepas dah terbakar tu pula akan ada kesan radiation pula. Yang ni makan bulan baru hilang. Jadi lagi ramai yang akan mati. Jadi dalam video ni kita nak tengok apa dia Tsar Bomb ni dan kenapa bom ni sangat gila sampai orang yang buat tu pun tak berani nak letupkan. Sebelum tu video ni ditaja oleh Akademi Hasbullah. Nanti kita akan cerita sikit pasal akademi ni. Jadi kita memang tahu antara dua kuasa nuklear besar dalam dunia ni adalah US dengan Rusia. Jadi diorang ni dari dulu lagi sibuk nak menunjuk siapa yang ada senjata lagi power. Tujuannya supaya lawan dia tak berani cari pasal lah. Jadi bila US bom Hiroshima dengan Nagasaki, Perang Dunia Kedua pun tamat. Cuma masalahnya Rusia sekarang dah nampak apa yang US ada. Jadi sebab tu walaupun perang dah tamat, tapi perang membina senjata ni sentiasa ada. Ini yang orang panggil sebagai perang dingin ataupun Cold War. Maknanya perang yang bukan angkat senjata tembak-tembak, tapi kita sentiasa boleh rasa ada tension antara US dengan Rusia. Jadi sebab US ni dah tunjuk power bom dia dekat Rusia, maka Rusia pun nak kena tunjuk balik lah supaya US tak action sangat dengan bom yang dia ada tu. Dan Soviet Union waktu tu pun tahu ada satu lagi bom yang US tengah bina, iaitu hydrogen bomb. Jadi diorang pun proceed dengan projek Tsar Bomba ni, atau kalau translate dalam bahasa Inggeris adalah King of Bombs. Jadi bom ni adalah sejenis bom termonuklear dan dia adalah sejenis bom hidrogen. Secara ringkas dia, hydrogen bomb ni dia operate menggunakan konsep nuclear fusion. Maknanya nukleus satu atom ni akan bergabung dengan nukleus atom yang lain dan pada masa yang sama membebaskan tenaga yang sangat banyak. Ini berbeza dengan bom dekat Hiroshima dengan Nagasaki tu. Bom tu diorang guna kaedah fission. Dia pecahkan atom berat kepada atom ringan. Tapi Tsar Bomb ni dia tak pecahkan atom, tapi dia combine atom tu. Kalau anda nak tahu, konsep untuk pecahkan atom atau nuclear fission ni digunakan sebagai trigger je untuk activate Tsar Bomb tu. Jadi bom hidrogen ni asalnya diorang design untuk keluarkan power output sebanyak 100 megaton TNT. Tapi last kali diorang takut nak buat sebab 100 megaton ni kemusnahan dia terlalu ganas. Plus nuclear fallout tu terlalu luas. Jadi diorang terpaksa kecilkan kepada 50 megaton TNT power output saja. Maknanya kan boleh je diorang nak buat yang 100 megaton punya, tapi diorang takut. Itulah powernya Tsar Bomb ni sampai orang yang cipta dia pun takut nak guna. Kalau diorang guna yang 100 megaton tu, pilot yang drop bom tu pun tak sempat lari sebab bom tu sangat ganas. Jadi bila diorang dah berjaya buat Tsar Bomba ni, mesti diorang nak kena test kan. Nak drop dekat musuh tak boleh sebab masa tu tak perang. Jadi dia pun test lah dekat tempat sendiri dan diorang letupkan bom ni pada tahun 61. Nak letupkan pula bukan senang sebab bom ni sangat berat. Berat dia adalah 27 tan. Sampai terpaksa modify diorang punya fighter jet untuk angkut bom ni. Dan bila diorang angkut bom ni dia sangkut dekat parachute supaya tak turun laju sangat. Kalau tidak, pilot tak sempat lari dan diorang letupkan dekat altitude 4,000 meter. Jadi bila meletup je, dia punya fireball tu diameter dia lebih kurang 8 km dan kesan terbakar itu sampai 100 km radius. Itu yang awal-awal tadi saya cakap, kalau kita duduk 100 km
kilometer jauh dari bom ni pun kita akan terbakar juga. Walaupun dia meletup 4 kilometer dekat atas sana, tapi gegaran tu punya kuat sampai register dalam alat yang measure gempa bumi tu. Bacaan dia waktu letupan ni dalam 5 skala Richter. Memang macam gempa bumi yang kecil. Lepas tu mushroom cloud dia naik ke atas setinggi 67 kilometer. Ini dalam 7 kali ganda ketinggian Gunung Everest. Dan paling ganas, shockwave dari letupan ni travel mengelilingi bumi sebanyak 3 kali sebelum dia stop. Begitulah ganasnya SAR bomba ni. Memang lenyap satu bandar dan ada yang kata bom ni terlalu besar dan terlalu ganas untuk digunakan dekat atas orang. Mungkin US lah kot kata macam tu sebab dia dah takut. Sebelum tu, sebut pasal bom ni, anda tahu tak? Kita ni sentiasa dikelilingi oleh letupan. Contohnya letupan dalam enjin kereta kita. Bunyi enjin yang anda dengar tu bunyi letupan lah. Kalau anda ni seorang pemilik kereta tapi tak tahu langsung tentang enjin, sebenarnya boleh jadi satu benda yang bahaya, lagi-lagi kalau enjin anda rosak. Jadi kami di Akademi Hasbullah ni nak bantu anda dengan cara tambahkan ilmu anda tentang enjin supaya tak mudah kena tipu bila enjin rosak. Sebab kalau kereta tu masuk bengkel, kita tak faham satu apa pun mekanik tu cakap dekat kita. Jadi kita pun angguk-angguk je lah asalkan kereta kita tu siap dibaiki. Jadi dengan cara menambahkan ilmu anda pasal enjin, anda akan dapat faham apa yang mekanik ni cakap dan anda boleh decide nak beli yang itu ke, nak beli yang itu ke, nak tukar part ni ke. Bila dia bagi tahu tu, anda tahu apa benda yang rosak. Jadi untuk membantu anda menambahkan ilmu anda tentang enjin ni, saya jemput anda join kursus online Zero to Hero di mana ada 50 video dan lebih 5 jam konten untuk anda tahu semuanya pasal enjin. Segala sistem dalam enjin tu, segala komponen enjin. Contohnya macam ni ada ECU. Saya siap ajar lagi macam mana nak guna multimeter ni untuk cek voltage dekat dalam kereta kita. Dan banyak lagi komponen-komponen lain. Semuanya saya ambil daripada enjin sebenar. Enjin ni kita ambil dari enjin Honda Jazz untuk buat kursus ni. Anda boleh layan dulu preview kursus ni. Percuma saja saya buka and then anda decide kursus ni untuk anda ataupun tidak. Jadi link untuk join saya letak dekat bawah dan sekarang ni masih ada 60% diskaun. Okey, jom kita sambung. Jadi SAR bomba ni bukanlah setakat weapon of mass destruction, tapi dia juga menunjukkan yang Soviet Union ni teknologi dia sangat hebat. Maknanya US tak boleh nak action dengan dia. Tak kira dari segi engineering ke, fizik ke, memang diorang pun power. Dan bom ni sebenarnya mengingatkan kita bahawa kalau kita silap langkah je, memang semua umat manusia akan hancur. Ini kita cakap pasal nyawa manusia tau. Belum lagi environmental impact kalau kita guna bom ni. Jadi inilah satu-satu kalinya Soviet buat test ni dan lepas tu tak ada lagi test yang dibuat menggunakan hydrogen bomb ni, baik dari Rusia maupun dari US. Tapi itu public information lah. Kalau dia buat test pun bukan kita tahu. Dan kita memang tahu dia orang buat test ke, tak buat test ke, tak semestinya dia orang tak ada benda ni. Dan memang masing-masing US dengan Rusia tahu yang lawan dia pun ada bom nuklear ni. Jadi masing-masing pun tak akan serang dulu. Sebab once seorang bedil je, seorang lagi pun akan balas dan hancur satu dunia. Negara lain pula kemungkinan tak adalah senjata seganas ni. Tak tahulah kalau China ada. Lagipun US mengawal ketat bahan-bahan nuklear ni. Sebab tu orang kata dia ni perasan seolah-olah dia adalah polis dunia. Sekarang ni pula dia orang nak push untuk dunia ni bebas nuklear. Tapi kalau anda fikirkan, dia orang dah spend bilion-bilion buat benda ni untuk jadi superpower. Takkanlah tiba-tiba dia orang nak stop kan? Sekali lagi, link untuk dapatkan diskaun kursus enjin Zero to Hero saya letak dekat bawah. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.